Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Seri Alifah binti Daniel, pensyarah Politeknik Kota Kinabalu, akan membentangkan mengenai kajian persepsi pensyarah terhadap kualiti kemahiran pelajar kejuruteraan Politeknik Kota Kinabalu pasca pembelajaran dalam talian. Sebelum itu, ini merupakan barisan penyelidik bagi kajian ini. Saya dibantu oleh Encik Ahmad Ikhwan bin Ahmad dan juga Puan Nur Anita Hanim binti Muhammad Nizam Krin. Kesemua kami merupakan pensyarah dari Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Kota Kinabalu. Sebagai pengenalan, Politeknik Malaysia merupakan antara institut pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional terkenal atau lebih dikenali sebagai TVET yang menyiapkan graduan dari segi praktikal, kemahiran psikomotor dan pendedahan kepada latihan di industri. Menurut laporan kajian pengesanan graduan TVET 2020, kadar kebolehpasaran graduan politeknik adalah melebihi 90% dalam tempoh 2018 sehingga 2020, tetapi mula menunjukkan tren penurunan pada tahun 2020. Keadaan ini adalah disebabkan oleh penularan COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP yang menyebabkan semua industri terjejas teruk. Hal yang sama juga berlaku dengan institut pendidikan apabila terpaksa ditutup bagi mengawal penularan wabak itu di kalangan pelajar. Namun pihak Kementerian Pendidikan Tinggi atau KPT telah mengambil tindakan alternatif untuk memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian iaitu PD-PDT. Objektif kajian ini dibangunkan adalah untuk melihat kesan langsung pandemik COVID-19 terhadap hasil pembelajaran amali pelajar kejuruteraan di Politeknik Kota Kinabalu atau PKK dan pendedahan terhadap industri yang turut memainkan peranan terhadap ilmu dan kemahiran pelajar. Hal ini adalah kerana terdapat perbezaan besar dari segi kemahiran psikomotor pelajar sebelum dan semasa wabak. Hipotesis awal bagi kajian ini adalah kualiti kemahiran pelajar kejuruteraan PKK merosot akibat pandemik COVID-19. Apakah persoalan yang perlu dijawab bagi keseluruhan kajian ini? Persoalan yang pertama ialah bagaimanakah pencapaian kemahiran pelajar sebelum wabak COVID-19 iaitu sebelum pertengahan tahun 2020. Persoalan yang kedua pula merupakan bagaimanakah pelaksanaan dan pencapaian kemahiran pelajar ketika wabak COVID-19, manakala persoalan yang ketiga ialah bagaimanakah penilaian kemahiran pelajar ketika endemik COVID-19. Kajian ini turut dibantu oleh beberapa kajian terdahulu melibatkan pelbagai skop kajian. Menurut YI 2012, aktiviti praktikal atau amali merupakan aktiviti PDP yang dilakukan secara hands-on, iaitu pembelajaran berdasarkan pengalaman sendiri dan berpusatkan bahan. Justru itu, apabila PKP dilaksanakan, kaedah PD-PDT menjadi titik tolak kepada perubahan keseluruhan tahap kemahiran, khususnya pelajar PKK. Berikutan, pelajar tidak dapat merasai sendiri pengendalian peralatan dan bahan di dalam makmal dan bengkel. Kuah dalam kajiannya yang dibuat ke atas pensyarah Kolej Komuniti Sungai Petani, KKSP tidak bersetuju PD-PDT dilaksanakan ke atas pelajar Kolej Komuniti yang menekankan pembelajaran berasaskan praktikal berbanding teori. Memandangkan politeknik dan kolej komuniti adalah di bawah satu bumbung, dapatan ini sebenarnya adalah berasas kerana kesukaran pelaksanaan tersebut. Laili et al. 2021 dalam kajian di Pusat Asas Sistem mendapati sebanyak 59% tenaga pengajar bersetuju bahawa pelaksanaan kelas praktikal secara dalam talian mengganggu proses pembelajaran. Manakala kesemua responden di kalangan staf makmal menyatakan persetujuan bahawa kelas praktikal lebih berkesan sekiranya dijalankan secara fizikal. Muhammad Khaizir 2021 dalam tulisannya menyatakan
Batasan pembelajaran secara fizikal menyebabkan aspek pembangunan kemahiran tidak dapat dilatih secara berkesan selain proses persijilan dan akreditasi kemahiran graduan TVET terganggu. Menurut Zafir, Ishak dan Abdul Khair 2015 melalui Nuruliza dan Burhan 2022, kemahiran teknikal yang terhad menjadi salah satu punca utama tidak ditawarkan pekerjaan oleh majikan. Kajian ini dilaksanakan ke atas pensyarah di 3 Jabatan Kejuruteraan PKK iaitu 24 orang pensyarah JKM iaitu Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, 31 orang pensyarah JKA iaitu Jabatan Kejuruteraan Awam dan 15 orang pensyarah JKE iaitu Jabatan Kejuruteraan Elektrik, menjadikan jumlah responden adalah 70 orang. Daripada 70 orang responden, 54.3% adalah di kalangan pensyarah lelaki, manakala 45.7% adalah di kalangan pensyarah perempuan. Sebanyak 84.3% responden telah memiliki pengalaman mengajar melebihi 10 tahun, manakala 5.7% responden memiliki kurang 3 tahun pengalaman mengajar. Instrumen kajian adalah merupakan soal selidik elektronik yang telah dijalankan dalam tempoh sebulan, iaitu dari April sehingga Mei 2022 melalui edaran Google Form. Kajian ini adalah berbentuk statistik deskriptif dan dianalisis menggunakan Microsoft Excel 2016 untuk mendapatkan maklumat dalam bentuk frekuensi dan peratus. Sebanyak 20 item dalam instrumen kajian iaitu 3 item di bahagian A yang merupakan latar belakang responden, 4 item di bahagian B yang akan menjawab persoalan kajian 1, 7 item di bahagian C untuk menjawab persoalan kajian 2 dan 6 item di bahagian D bagi menjawab persoalan kajian yang ketiga. Kita lihat dulu dapatan pencapaian kemahiran pelajar sebelum COVID-19 iaitu di bahagian B. Bahagian ini dikhususkan untuk responden yang mempunyai pengalaman mengajar melebihi 3 tahun iaitu seramai 66 orang. Jika dilihat skor min purata keseluruhan pada bahagian ini mencatatkan tahap yang tinggi iaitu 4.24 dengan keseluruhan item dalam bahagian B merekodkan tahap tinggi. Kita lihat item yang pertama, pelajar telah menjalankan semua amali dan praktikal di makmal dan bengkel mengikut garis panduan kurikulum yang ditetapkan, mencatatkan skor min 4.32. Bagi item yang kedua, pelajar telah dinilai mengikut garis panduan rubrik yang ditetapkan berdasarkan kemahiran atau psikomotor yang dibuat, merekodkan skor min paling tinggi iaitu 4.41. Pelajar berpeluang mengikuti sebarang pendedahan kepada atau daripada industri bagi tujuan perkongsian ilmu dan kemahiran, juga merekodkan skor min yang tinggi iaitu 4.13 dengan 76.8% responden bersetuju terhadap item 3. Manakala item 4, pelajar dapat mencapai CLO bagi pengujian psikomotor dengan baik, merekodkan skor min yang tinggi juga iaitu 4.09. Untuk bahagian C, dapat dilihat dapatan pencapaian kemahiran pelajar ketika COVID-19. Jadi item 5 sehingga 7 merupakan persepsi pensyarah terhadap pelaksanaan amali secara dalam talian, tetapi item 6 merupakan soalan dalam bentuk penyataan pendapat, manakala item 5 dan 7 merupakan soalan dalam bentuk skala Likert. Okay, kita lihat item 5 dahulu, sesi amali dan praktikal yang terkandung di dalam struktur khusus boleh dijalankan secara dalam talian, merekodkan skor min paling rendah iaitu 2.89 dengan hanya 37.1% sahaja bersetuju. Manakala item 7 iaitu pelaksanaan amali atau praktikal secara dalam talian yang telah dibuat menepati keperluan kurikulum, hanya merekodkan tahap sederhana iaitu 3.36.
Berikut merupakan kaedah pelaksanaan amali secara dalam talian yang telah dipilih oleh responden. Terdapat 9 kaedah di mana praktikal secara kendiri merekodkan peratus tertinggi iaitu sebanyak 50% dan dibantu oleh persian sumber terbuka, eksperimen maya secara dalam talian, persian berlesen, aplikasi mobil, amali secara bersemuka, perisian retak, video amali dan panduan YouTube. Untuk item 8 sehingga 11 pula, masih di dalam bahagian C iaitu dapatan pencapaian kemahiran pelajar ketika COVID-19. Jika dilihat item 8 sehingga 11, kesemuanya merekodkan tahap sederhana sahaja, iaitu kita boleh tengok item 8 penilaian psikomotor terhadap pelajar dilakukan menggunakan rubrik yang sama seperti sebelum penularan COVID-19, merekodkan tahap sederhana 3.31. Jika dilihat, sebanyak 52.8% pensyarah bersetuju terhadap penyataan ini, manakala selebihnya tidak bersetuju memandangkan terdapat perubahan pelaksanaan ketika dalam talian. Untuk item 9, pelajar dapat melakukan tugasan amali atau praktikal secara dalam talian dengan baik, hanya memperoleh 3.17 sahaja skomin dengan tahap sederhana, manakala yang ke-10 pendedahan kepada industri masih sederhana dan yang ke-11 pelajar dapat mencapai CLO bagi pengujian psikomotor dengan baik turut mendapat skomin sederhana sahaja iaitu 3.33. Jadi skomin keseluruhan bagi bahagian C iaitu kemahiran pelajar ketika COVID-19 mencatatkan skomin sederhana iaitu 3.21. Untuk bahagian D pula, dapatan pencapaian kemahiran pelajar ketika endemik iaitu selepas kerajaan mengisytiharkan bahawa Malaysia menuju era endemik, mencatatkan kenaikan sedikit iaitu sebanyak iaitu pada skomin purata 4.03, berada pada tahap yang tinggi. Untuk item 12 dan 13, soalan adalah lebih kurang sama dengan yang sebelum ini, tapi fokus kita adalah pada item 14 iaitu terdapat jurang kemahiran antara pelajar sebelum dan era COVID-19 merekodkan skomin yang tinggi iaitu 4.20 dengan 82.8% responden bersetuju terhadap penyataan ini. Item ke-15 pula ialah terdapat perbezaan sumbangan atau penglibatan bekerja dalam kumpulan antara pelajar sebelum dan pada era COVID-19 dengan skomin yang tinggi juga iaitu 4.16 dengan 85.7% responden bersetuju dengan penyataan ini. Bagi pendedahan kepada industri ketika endemik pula, sebanyak 52.9% responden bersetuju bahawa pelajar berpeluang memperoleh perkongsian ilmu dan pendedahan kemahiran kepada industri, manakala 11.4% lagi tidak bersetuju terhadap penyataan ini. Jadi untuk pendedahan kepada industri pula, sebanyak 64.3% responden menyatakan bahawa sesi perkongsian dengan industri dijalankan secara dalam talian, manakala sesi yang secara bersemuka pula hanya mendapat 15.7% responden sahaja. Sesi lawatan ke industri pula hanya sebanyak 5.7% sahaja memandangkan keterbukaan industri untuk menerima lawatan adalah masih rendah.
Kesimpulannya, penularan wabak COVID-19 telah merencatkan aktiviti fizikal pelajar akibat PD-PDT dan menyebabkan berlaku penurunan ketara dalam hasil kerja kemahiran tangan dan motivasi belajar mereka. Jadi kita boleh tengok juga daripada kajian ini terdapat perbezaan kualiti kemahiran dari sudut pandangan pensyarah kejuruteraan untuk 3 fasa kajian, iaitu fasa yang pertama sebelum berlakunya COVID-19, iaitu sebelum tahun 2020, di mana pelajar dapat melakukan aktiviti praktikal dan amali dengan baik. Dan ketika berlakunya COVID-19 memandangkan amali telah dijalankan secara dalam talian, maka kebanyakan pelajar tidak dapat menguasai kemahiran tangan seperti tahun-tahun sebelumnya. Pendedahan kepada industri juga secara bersemuka agak merosot ketika berlakunya penularan COVID-19. Pada fasa endemik pula, berlaku sedikit peningkatan dalam pencapaian psikomotor pelajar dengan pembentukan semula motivasi pembelajaran mereka dari terus lumpuh. Terdapat sedikit jalinan kerjasama bersama pihak industri yang membantu dalam mengembalikan kemahiran pelajar-pelajar Politeknik Kota Kinabalu. Sebagai cadangan penambahbaikan untuk kajian ini di masa hadapan, kajian di fasa endemik boleh dilakukan untuk beberapa semester bagi melihat tempoh masa pemulihan kualiti pelajar. Yang kedua ialah mengambil kira motivasi pelajar sebelum, semasa dan selepas wabak COVID-19. Dan yang ketiga pula ialah mendapatkan data penerimaan dan respon daripada pihak industri terhadap pelajar lepasan diploma kejuruteraan PKK selepas melalui PD-PDT. Sekian, terima kasih.